anugerah dan nikmat kepada kita agar supaya kita sentiasa menjadi abdan syakura, hamba yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka justru itu mudah-mudahan dengan keberadaan kita di tempat yang mulia, dalam majlis yang mulia, pada hari yang mulia, pada bulan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa mendorongkan dan memberikan hidayah serta taufiknya agar kita sentiasa dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ianya diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, yang ianya dikira sebagai amal salih, ibadah yang kita akan ambil nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita sambung kembali pengajian 40 hadis, amalan sedikit pahala berganda. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, insya-Allah. Pagi ini kita masuk kepada hadis yang ke-9 berkenaan tentang kelebihan melakukan solat berjamaah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salati fazi bi 27 darajah. Artinya daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fazi. Salat berjamaah itu lebih afdal, yakni lebih utama daripada salat seorang diri bi 27 darajah, dengan 27 darajat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang keutamaan solat berjamaah, iaitu solat fardu 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita melaksanakan cara yang paling terbaik sekali. Tak lain dan tak bukan cara kaedah melakukan solat fardu secara yang terbaik sekali, apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukan solat berjamaah, solat fardu 5 waktu secara berjamaah. Maka justru itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul jamaah afdalu min salati fazi. Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama dari segi sudut pahala, bi 27 darajah. Lebih afdal, lebih utama daripada semayang seorang diri dengan diberikan pahala 27 darajat. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah menunjukkan kepada kita bagaimana pelaksanaan solat fardu 5 waktu ini dilakukan, iaitu dengan secara berjamaah, maka kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah sentiasa berusaha supaya sentiasa dapat ittiba'us sunnah,
dapat meneruti sunnah baginda Nabi SAW, iaitu dalam pelaksanaan solat fardu 5 waktu dengan dilakukan secara berjamaah. Maka ini tuan-tuan, satu sunnah yang terbesar dalam kehidupan kita yang perlu kita hidupkan, yang perlu kita pelihara, yang perlu kita jaga. Mudah-mudahan ianya tuan-tuan, dengan kita melakukan seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ini, mudah-mudahan dalam kehidupan kita hayatan thayyibah, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh barakah, kehidupan yang sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka justru itu kata ulama, dalam kita nak melaksanakan solat berjamaah ini, dalam kaedah panduan beramalnya, maka kita kena tahu bahawasanya yang pertama, solat berjamaah ini boleh dilakukan paling sedikit 2 orang. Paling sedikit yang katanya jemaah ini yang boleh mendapat pahala-pahala berjamaah ini, maka kata ulama dilakukan paling sedikit 2 orang. Tapi walau bagaimanapun, lebih ramai jemaah itu lebih baik. Lebih ramai jemaah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana baginda Rasulullah SAW sendiri menyatakan, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian sentiasa dalam berjemaah. Apatah lagi dalam kita melaksanakan solat fardu 5 waktu, kena usaha secara berjemaah. Makin ramai jemaah makin baik, makin jemaah ramai makin disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu tuan-tuan, kita kena pakat-pakat, bukan hanya diri kita, bahkan kita kena ajak juga di kalangan kita, jiran-jiran kita, ahli keluarga kita, orang Islam tuan-tuan khususnya, dapat melakukan solat fardu 5 waktu ini secara berjamaah. Dan yang paling baik sekali dilakukan itu berjamaah, iaitu dilakukan di masjid ataupun di surau, tempat perhimpunan perkumpulan yang diwujudkan untuk orang Islam berkumpul, iaitu solat fardu 5 waktu itu di masjid ataupun di surau. Kerana inilah tempat yang paling banyak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Sebab itu kita kena usaha macam mana dalam seharian kita solat fardu 5 waktu ini dilaksanakan secara berjamaah. Kerana tuan-tuan, dalam solat fardu 5 waktu ini, maka ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam solat fardu 5 waktu ini, ada solat yang bila kita kerjakan, kita jaga, kita dapat lakukan secara berjamaah, maka itu ganjarannya yang sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak boleh kita ambil ringan, yang tak boleh kita pandang remeh. Sebab itu para fuqaha menyenaraikan dan menyusun di antara solat fardu yang paling besar ganjarannya, yang perlu kita tahu, yang perlu kita rebut, yang perlu kita usaha dalam untuk melaksanakannya, untuk mendapatkannya tuan-tuan, supaya kita jangan tinggal, tak lain dan tak bukan apa yang disebutkan oleh ulama, iaitu solat fardu subuh. Solat fardu subuh ini merupakan antara solat fardu yang jika dikerjakan secara berjamaah, maka ganjarannya sangat besar. Ganjarannya sangat besar. Sebab apa? Sebab dalam satu-satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, setinggi dan sebesar mana dia punya masyakkah, dia punya kesukaran, mujahadah untuk kita mendapatkannya, maka di sana pahalanya sangat besar. Maka salah satu daripada solat
yang masyakkahnya besar, kesukarannya besar, perlu kepada mujahadah, kesungguhan untuk mendapatkannya dan melaksanakannya, tak lain dan tak bukan solat fardu subuh. Solat fardu subuh masyakkahnya besar, tuan-tuan, ujiannya besar. Kerana kita sudah tidur lama, nak bangkit, nak bangun semula itu, tuan-tuan, merupakan satu mujahadah, kesungguhan yang besar, kesungguhan yang perlu usaha yang lebih untuk kita melaksanakan bangun pada awal pagi dalam keadaan suasana yang sejuk, maka itu masyakkah. Maka sebab itu disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bardain dakhala jannah. Siapa yang dapat melakukan solat sejuk, man shalla bardain, siapa yang dapat melakukan solat sejuk. Di situ disebut bardain, dua solat sejuk, dua jenis solat sejuk. Dakhala jannah, maka jaminan Nabi SAW dia dimasukkan dalam syurga. Maka kata ulama, apa dia salah satu daripada solat sejuk itu? Iaitu solat fardu subuh. Kerana dalam keadaan suasananya sejuk, maka kita dapat atasi, kita dapat tekan nafsu, kita tidak tergoda dengan bisikan syaitan dan sebagainya. Maka kita dapat usaha sebaik mungkin dapat bangun dan dapat mengerjakan solat subuh secara berjamaah, kerana masyakkahnya besar. Maka kata Nabi SAW, dakhalal jannah, maka dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu diletakkan ganjaran yang terbesar bagi solat fardu 5 waktu adalah solat subuh secara berjamaah. Sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan kita 60, 70, 80 tahun ini, kita kena usahakan macam mana hal keadaan sekalipun, usahakan macam mana kita boleh dapat, tuan-tuan, solat subuh secara berjamaah ini. Mula-mula memang kena paksa, kena paksa. Lama-lama tuan-tuan minta doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih. Kerana untuk dapat bangun malam, qiyamul lail, dapat solat subuh secara berjamaah di masjid, ini hanya hamba-hamba Allah Ta'ala yang terpilih saja, tuan-tuan. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang terpilih di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai nak menyatakan untuk diberikan sentiasa kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hambanya yang tertentu untuk melaksanakan solat secara berjamaah yang paling terbaik yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata ulama, dalam panduan kita nak beramal tentang hadis ini, maka kata ulama bahawasanya dalam kita nak melakukan solat berjamaah, memang ia boleh dilakukan di mana-mana sahaja sekalipun. Di mana-mana sahaja sekalipun dia boleh. Di ladang, di kebun, di pasar dan lain-lainnya. Tapi tuan-tuan, maka kata ulama, tempat yang paling terbaik sekali untuk kita melakukan solat berjamaah ini, tak lain dan tak bukan itu di masjid. Itu adalah tempat yang paling terbaik. Seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal ilallah, sesungguhnya tempat yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini adalah al-masjid, adalah di masjid. Itu adalah tempat yang paling terbaik. Kerana yang pertama, keberkatan yang ada pada masjid. Tempat orang ramai solat, tempat berzikir, tempat baca Quran, tempat orang mengaji, menuntut ilmu, tempat orang beribadah. Keberkatan tu ada pada masjid. Dan keberkatan yang ada pada jemaah. Yang kedua, kenapa masjid itu tempat yang terbaik? Kerana keberkatan yang ada pada jemaah yang ramai. Kerana dalam ramai-ramai kita ni, tuan-tuan, ada kelebihan-kelebihan yang tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang di kalangan kita yang datang masjid ni yang kaki tahajud,
Ada yang datang ke masjid ni tuan-tuan yang kaki duha. Ada yang datang ke masjid ni tuan-tuan kaki baca Quran. Ada yang datang ke masjid ni tuan-tuan kaki zikir. Ada yang datang ke masjid ni yang kuat bersedekah. Maka bila ramai-ramai kita berada dalam masjid ini dalam keadaan individu yang berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mendapat keberkahannya tuan-tuan. Kita mendapat keberkahan dan kelebihan yang ada di kalangan masing-masing. Maka itu satu kelebihan yang besar yang dapat bila kita hadir di masjid yang tak dapat pada tempat lain. Dan yang ketiga, masjid ini yang paling terbaik kerana apa? Kerana tempat diturunkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang paling banyak diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu beruntung tuan-tuan, kita jadikan masjid sentiasa terpaut di dalam hati kita kerana kita dapat bawa rahmat sentiasa ke dalam rumah kita. Kerana kita dalam kehidupan kita untuk mendapat hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, maka kita perlu mencari dan meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tempat yang perlu kita mendapat, menarik, meraih rahmat Allah Ta'ala tak lain dan tak bukan di masjid. Sebab itu kita sering banyak kali kita dapat hadir, dapat datang ke masjid, maka sebanyak itulah kita dapat meraih dan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kata ulama, bagaimana kita nak beramal dengan hadis ini? Seseorang itu dianggap dalam pahala berjamaah paling kurang jika dia sempat duduk sekejap dengan kadar subhanallah sebelum imam memberi salam. Kata ulama tuan-tuan, kalau kita ni datang lewat sekalipun yang dikira sebagai orang masbuk, paling tidak pun tuan-tuan sebelum imam bagi salam tu kita dapat sama-sama hak dengan imam. Itu pun sudah dikira mendapat pahala-pahala berjamaah. Cuma kalau dapat itu lebih awal itu lagi bagus. Lebih awal itu lagi bagus sebagai orang muafiq dan sebagainya. Tapi paling tidak pun nak dikira minimal untuk dia dapat pahala berjamaah, sekurang-kurangnya sebelum imam beri salam dia dapat dah sama-sama duduk bersama-sama imam, walaupun dalam keadaan yang terlewat masbuk. Imam dah duduk tahiyat akhir, dia baru datang masuk masjid, Allahu Akbar, dia pun duduk sama-sama imam, imam pun bagi salam. Itu pun tuan-tuan sudah termasuk daripada hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, dia mendapat pahala berjamaah 27 kali ganda. Tinggal lagi kualiti memang sudah tidak samalah di antara orang yang muafiq. Tapi paling tidak pun kita tahu bagaimana untuk dianggap mendapat pahala berjamaah. Paling kurang pun tuan-tuan kita dapat duduk sekejap dengan kadar yang seketika, satu tasbih subhanallah sebelum daripada imam bagi salam. Ada juga dalam hadis baginda Nabi SAW yang lain, kalau satu orang dia agak terlewat tuan-tuan, dia bersangkaan bahawa masih lagi ada jemaah didirikan, maka dia pergi juga ke masjid. Sampai-sampai di masjid tuan-tuan, jemaah sudah selesai. Itu pun kata ulama dia mendapat pahala-pahala berjemaah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita bersangkaan masih lagi ada jemaah didirikan, berjemaah itu berlaku, maka kita hadir ke masjid. Tinggal lagi bila sampai di masjid jemaah telah selesai, maka itu pun sudah dianggap mendapat pahala-pahala berjemaah, dan kita usaha untuk dilakukan di masjid. Kemudian yang keempat, dalam kita nak beramal daripada hadis ini, kata ulama, jika mana kita telah menunaikan solat seorang diri dan tidak mengapa solat sekali lagi secara berjemaah jika ada jemaah, atau orang lain yang ingin menunaikan solat berjemaah. Kalau kita datang ke masjid ni tuan-tuan, umpamanya kita dah habis, sampai-sampai dah habis jemaah, maka kita seorang-seorang, boleh tak kita nak minta salah seorang daripada jemaah yang ada untuk sama-sama dengan kita, supaya kita dapat hasil
solat secara berjemaah. Boleh. Yang kita ni pun yang telah solat berjemaah, kita boleh untuk bersama-sama tolong, bantu teman yang sahabat ni, kawan ni, dia datang lewat, untuk sama-sama dengan dia untuk solat fardu secara berjemaah. Walaupun kita sudah solat berjemaah, tuan-tuan, walaupun kita sudah solat berjemaah, kita boleh bantu, kita boleh tolong dia. Yang mana seseorang itu datang lewat untuk dia mendapat solat secara berjemaah, maka kita boleh bantu walaupun kita telah menunaikan solat berjemaah. Sebab itu dalam mazhab kita Syafi'i, solat itu boleh diulang sekali. Solat itu boleh diulang. Kita dah solat subuh, kita dah solat zuhur, jemaah dah. Ada orang, tuan-tuan, Pak Haji itu dia baru masuk. Maka kalau dia ajak untuk kita sama-sama solat fardu subuh, solat fardu zuhur umpamanya, boleh untuk bantu. Tinggal lagi kita ni tak berapa tahu sangat ataupun tak biasa sangat. Dia jumpa kita, "Ji, dah semayang ni? Dah tadi, baru habis. Boleh semayang dengan saya zuhur tak?" Tak payahlah, saya dah semayang dah. Dia ingatkan tak boleh, padahal boleh untuk bantu. Bantu, tuan-tuan. Maka hak kita semayang tadi, semayangnya hukumnya wajib, kita dapat laksanakan pahala-pahala fardu. Maka kita bantu kawan kita tadi, maka kita mendapat pahala-pahala juga, tuan-tuan. Tinggal lagi kata ulama, mendapat pahala-pahala sunat. Ini jarang, tuan-tuan, kita nak bantu rakan-rakan kalau ada yang semayang seorang diri ke dan sebagainya, untuk dia pun dapat solat secara berjemaah. Maka kita yang dah semayang ni dalam mazhab kita Syafi'i, maka kita boleh ulang. Sebab itu Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah solat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau solat berjamaah lagi ketika mana balik ke kampung dia. Jadi kadang-kadang kita beranggapan bahawa kita dah selesai solat, maka solat dah habis selesai, maka kita boleh ulang lagi, tuan-tuan, tak jadi masalah untuk mendapat kelebihan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, agar kita jangan terlepas untuk mendapat kelebihan yang berganda dalam kehidupan kita. Amalan yang sedikit, salah satunya iaitu dengan kita usaha sedikit, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala dapat pilih kita untuk melakukan solat fardu 5 waktu secara berjamaah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara amalan, tuan-tuan, yang juga kita jangan tinggalkan dalam kehidupan kita, yang mana sunnah ini telah dilupakan umat akhir zaman, maka usahakan, tuan-tuan, apatah lagi pada kita hari Ashura, pada hari ini 10 Muharram, pada bulan yang mulia bulan Muharram ini, tuan-tuan, maka jadikan dan hidupkan semula sunnah baginda Nabi SAW sebagai untuk kita meraih pahala berganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahala yang sangat besar. Tuan-tuan, jangan lupa setiap daripada selepas solat fardu subuh dan selepas daripada solat fardu maghrib, jangan lupa membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Ya, tiap-tiap hari kita boleh istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu paling tidak. Paling tidak lagi, tuan-tuan, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita istighfar. Dan paling terbaik lagi, kita dapat istighfar dengan lafaz yang ditunjukkan, yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar. Maka usahakan, tuan-tuan, lepas daripada ni amalkan. Hak lepas subuh
3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. 3 kali tak banyak mana tuan-tuan, usaha yang sedikit saja tapi pahalanya sangat besar. Kemudian lepas asar ataupun lepas maghrib pun usahakan untuk sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika ila akhir. Tuan-tuan, dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang berpagi-paginya, waktu paginya lepas subuh, dia membaca sayyidul istighfar ini 3 kali. Kemudian siangnya tu tuan-tuan dia mati. Siangnya dia mati. Contoh siang ni mati tuan-tuan. Bukan siang ni lah, lama lagi lah. Sebab tadi tak ada lagi nak baca. Dah. Lepas ni tuan-tuan minta apal, minta ajar ahli keluarga, suami, isteri dan sebagainya, sayyidul istighfar. Dia mati siang ni tuan-tuan, maka dimasukkan dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Besar tuan-tuan ganjaran pahala ni. Nah, untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala ini bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah. Amat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang membacanya lepas maghrib 3 kali sayyidul istighfar, summa mata, kemudian malamnya dia mati tuan-tuan, maka dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan amalan tuan-tuan sayyidul istighfar ini dalam kehidupan kita agar dia menjadikan satu kelaziman untuk kita meraih pengampunan, kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita ini penuh dalam noda, penuh dalam dosa dan sebagainya. Jadi dengan amalan sayyidul istighfar ini sebagai amalan yang sedikit, yang mudah, tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kalau kita lihat amalan-amalan pada hari Ashura hari ini tuan-tuan, semuanya tak lain dan tak bukan untuk kita meraih maghfiratullah, untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, orang yang puasa pada hari ini, hari Ashura, 10 Muharram, apa yang Nabi SAW sebut fadilatnya, kelebihannya? Allah Ta'ala menghapuskan dosanya setahun yang lalu. Nampak? Itu pengampunan dosa juga. Dengan amalan berpuasa pada hari Ashura hari ini, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya setahun yang lalu. Dosa setahun yang lalu. Itu bagaimana amalan-amalan yang dilakukan ini tak lain dan tak bukan semuanya kita nak meraih untuk mendapat keampunan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dapat keampunan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, bila mana dosa kita diampunkan oleh Allah taala, maka sudah tentu kita mendapat rahmat daripada Allah taala. Bila rahmat kita dapat tuan-tuan, maka tak lain dan tak bukan tempat kita nanti masya-Allah tabarakallah di dalam syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu kalau tengok amalan-amalan apa yang dituntut, disarankan oleh kita tuan-tuan adalah tak lain dan tak bukan kita nak mendapat maghfiratullah. Kita nak dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama tuan-tuan kita nak meraih mardatillah, keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan amalan bersedekah, dengan amalan-amalan yang lain tuan-tuan. Maka usahakan pada 10 Muharram pada hari ini, maka yang mana kita rasa mampu dan mudah untuk buat, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan tuan-tuan. Baik namanya yang puasa pada hari ini, maka kita mampu puasa. Kemudian tuan-tuan kita mampu untuk bersedekah, sedekah. Maka sedekah pada hari ini tuan-tuan pahalanya tak sama. Maka siapa yang bersedekah pada hari ini, pada 10 Muharram, maka akan diperluaskan rezekinya oleh Allah Ta'ala selama setahun ini tuan-tuan. Jadi adakah pagi-pagi tadi kita sudah bersedekah ataupun belum? Ataupun lepas ni pastikan kita bersedekah tuan-tuan. Paling tidak jangan sampai kita terlupa untuk bersedekah
pada 10 Muharram pada hari ini. Bersedekah artinya bukan hanya sekadar duit, tapi kita bagi minum orang minum dikira sedekah, kita bagi orang makan dikira sedekah, dan sebagainya. Itu supaya kita meraih pahala yang sangat besar, dan dalam masa yang sama kita nak meraih mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita usaha yang terbaik tuan-tuan, kerana kita tidak mampu untuk melakukan kesemua ibadah yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Tinggal lagi jangan tinggalkan semua. Jangan tinggalkan semua, dan kita kena usaha mengamalkan mana-mana dalam akhir zaman ini, dalam keadaan kita yang kurang masa, malas dan sebagainya, kita mencari amalan yang sedikit tapi pahalanya besar. Itulah kelebihan yang ada diberikan oleh Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang sedikit tetapi pahalanya berganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan iman, berikan kita kekuatan untuk menjaga, memelihara solat fardu secara berjamaah seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan hari yang mulia ini, bulan yang mulia ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kesihatan tubuh badan yang berterusan, agar kita dapat laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala murahkan, berikan keberkahan dan rezeki kepada kita semua tuan-tuan, dan mudah-mudahan akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat amal dan sampaikan. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakhalna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa kunna fa'ilin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa zidna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan wa zidna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi yaumil Ashura. Allahumma barik lana fi yaumil Ashura. Allahumma barik lana fi yaumil Ashura. Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah. Allahumma rizqna rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughli wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala ali haqqa qadri wa midaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.